Baik, untuk perkembangan di Kuching Sarawak pula, kita berlintas langsung bersama Abang Muasili di sana. Abang Muasili, teruskan. Terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Persekutuan akan menggiatkan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam sektor awam, terutamanya dengan peruntukan sejumlah RM524 juta kepada kementerian dan agensi kerajaan. Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling berkata kerajaan sangat serius dan mengambil berat terhadap kerja-kerja inovasi serta kepentingan pengkomersialan R&D dengan menubuhkan pejabat inovasi sehenti di dalam sektor awam. Beliau berkata ia akan memanfaatkan harta intelek secara komersial bagi menggalakkan aktiviti R&D dan Universiti Penyelidikan bermula dengan Universiti Malaya. Beliau yang juga Setiausaha Pakatan Harapan Sarawak berkata demikian pada Majlis Apresiasi Permata Permaisuri MAPP Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Permaisuri di Miri. Jelas beliau, kedudukan global Malaysia telah meningkat daripada 37 di dunia pada 2017 kepada kedudukan 35 pada tahun 2019 dalam Indeks Inovasi Global yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organisation. Justru pencapaian tersebut akan mendorong kerajaan untuk meneruskan usaha dalam menambah baik kerangka R&D. Jelas beliau, kerajaan juga akan memperuntuk RM11 juta di bawah bajet 2020 melalui Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dengan kerjasama Kementerian Pendidikan untuk menggalakkan lebih ramai pelajar ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Tambahnya, minat pelajar dalam STEM perlu dicungkil agar negara dapat menghasilkan bakat sumber tenaga yang mencukupi untuk keperluan industri. Sebuah syarikat hartanah yang berpangkalan di Kuching, Canbest Group, diminta mempertimbangkan semula plan untuk menjadikan lorong stampin tengah 5E di Shepherd View, Kuching sebagai laluan utama bagi projek pangsa puri mewah iaitu Royal Richmond Gold. Menyatakan demikian, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pending, Violet Yong berkata, jika plan tersebut diteruskan, ia boleh mengundang risiko keselamatan penghuni 57 buah rumah di lorong terbabit yang didiami sejak 15 tahun lepas. Selain itu, ia juga boleh mengganggu ketenteraman penduduk dengan bunyi bising kenderaan yang lalu lalang serta bakal memusnahkan lanskap sedia ada di kawasan perumahan itu. Jelasnya, penduduk terbabit pernah menyuarakan bantahan untuk menjadikan lorong itu sebagai laluan utama pada 2016, namun pelan tersebut kelihatan masih diteruskan kerana pihak pemaju sedang membina pondok pengawal di penghujung lorong tersebut. Violet bercakap kepada pemberita selepas menyertai sekumpulan penduduk mengadakan bantahan aman di Kuching. Beliau mendedahkan pelan awal untuk menjadikan lorong tersebut sebagai laluan keluar masuk utama telah diluluskan oleh unit perancang negeri. Sehubungan itu, Violet bercadang untuk mengatur pertemuan antara penduduk, pihak pemaju dan unit perancang negeri bagi mendapatkan penyelesaian terbaik isu tersebut. Balai Bomba dan Penyelamat Seluruh Sarawak akan dijadikan pusat pembelajaran komuniti khas untuk kanak-kanak. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Khairuddin Rahman berkata sebanyak 32 balai akan dibuka kepada kanak-kanak berusia 4 hingga 7 tahun untuk belajar ilmu kebombaan. Khairuddin menjelaskan pembelajaran tentang keselamatan kebakaran akan dilakukan secara santai dan menyeronokkan melibatkan 6 modul. Antara modul tersebut ialah belajar cara untuk tidak membakar, mengenal pasti api baik dan jahat serta mengetahui bahawa api atau mancis bukan alat mainan. Kanak-kanak juga akan diajar cara melepaskan diri dari bangunan yang terbakar seperti stop, drop dan roll. Menurut beliau, pendedahan awal tentang keselamatan kebakaran sangat penting untuk menyelamatkan nyawa kanak-kanak. Balai Bomba dan Penyelamat juga akan dibuka untuk majlis sambutan hari jadi bagi memberi memori indah kepada kanak-kanak sambil belajar. Khairuddin mendedahkan demikian selepas merasmikan penutupan Convocation Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-Kanak di Balai Bomba dan Penyelamat Serian. Tambahnya, Kelab 3K yang kini bilangannya mencecah lebih 400 buah seluruh negeri merupakan cara terbaik penyaluran ilmu keselamatan kebakaran kepada kanak-kanak. Polis Pedawan menahan 3 lelaki dan seorang wanita tempatan serta merampas dadah jenis syabu dalam serbuan ke atas sebuah inap desa di Kota Sentosa, Kuching pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Aidil Bul Hassan berkata ketiga-tiga lelaki berkenaan berumur antara 23 dan 34 tahun, manakala suspek wanita berusia 21 tahun.
Dalam satu kenyataan media, beliau berkata hasil pemeriksaan ke atas suspek, polis berjaya merampas ketulan syabu dengan berat kasar 6.68 gram yang dianggar bernilai RM1,000. Kesemua suspek direman selama 4 hari sehingga 28 Oktober ini. Tambahnya, ujian seringan awal mendapati kesemua suspek turut positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Superintendent Aidil memberitahu kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 12-2 Akta yang sama. Seorang lelaki berusia 22 tahun ditahan selepas dipercayai merogol dan merompak seorang wanita di sebuah bilik sewa dekat Jalan Pahlawan Sibu semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit, kejadian berlaku awal pagi ketika mangsa berusia 25 tahun itu keluar dari tandas bilik sewanya. Menurut SCP Stanley, suspek bertindak menarik mangsa masuk ke dalam bilik mangsa lalu memukul, mengikat tangan mangsa sebelum merogolnya. Suspek turut melarikan telefon bimbit dan juga wang tunai milik mangsa. Pihak polis difahamkan selepas dirogol, mangsa berjaya melarikan diri dengan terjun dari tingkat 1 hingga menyebabkan jari kakinya patah. SCP Stanley memberitahu suspek berkenaan menyewa di tingkat 4 bangunan yang sama dengan mangsanya. Polis berjaya menahan suspek dan merampas beberapa barangan termasuk telefon bimbit dan wang tunai. Sejumlah 2.4 juta ringgit dibelanjakan oleh Telekom Malaysia TM Berhad bagi pelaksanaan projek sekolah angkat TM di seluruh negara bagi tempoh 2003 sehingga 2019. Pengurus Besar TM Sarawak Jafar Sadiq Abdul Latif berkata, projek sekolah angkat TM telah memanfaatkan hampir 20,000 orang pelajar menengah dan rendah melibatkan 15 buah sekolah terpilih. Kita bekerjasama dengan pihak Yayasan Pintar untuk mengenal pasti sekolah-sekolah yang sesuai lah. Yayasan Pintar dia akan bekerjasama dengan semua JLC yang ada dan kita akan bekerjasama dari segi itu dan kita akan duduk sama, bincang dan kita akan pilih. Berhubung pemilihan SMK Mendamit sebagai sekolah angkat TM sejak tahun 2016, beliau memberi reaksi berikut. Kita telah membelanjakan lebih kurang 220,000 untuk sekolah ini. Kebanyakan daripada peruntukan ini kita belanjakan untuk program-program perjalanan sekolah iaitu untuk mengadakan klinik PT3, SPM dan sebahagian besar daripada juga kita telah membelanjakan untuk keperluan sekolah untuk membangunkan aktiviti co-curriculum mereka. Beliau ditemui pemberita pada majlis graduasi tingkatan 5 dan majlis penutupan sekolah angkat TM di SMK Mendamit Limbang. Sementara itu, Pengetua SMK Mendamit Limbang, Raja Manikam anak lelaki Subramaniam berkata sepanjang tempoh 3 tahun menjadi sekolah angkat TM banyak perubahan dapat dicapai terutama sekali melibatkan pelajarnya. Saya nampak kerjasama dari segi pelaburan membantu dari segi kemajuan murid. Dari segi kurikulum ke kurikulum. TM telah sangat berjaya membantu kami dan hubungan rapat dengan kami. Dan pada hari ini orang sebut SMK Mendamit sekolah yang bersinar di utara kerana adanya TM bersama kami. SMK Mendamit Limbang telah terpilih menjadi sekolah angkat TM sejak 2016 dan telah pun berakhir Disember tahun lalu. Dalam perkembangan lain, mengulas lanjut berkenaan kejayaan cemerlang SMK Mendamit Limbang merangkul pemenang anugerah Sri Asrama terbilang peringkat kebangsaan baru-baru ini. Beliau menyifatkan kejayaan tersebut memberi isyarat jelas bahawa sekolah luar bandar juga mampu melakukannya. Dulu SMK Mendamit sangat teruk dari segi asrama, tidak kondusif. Jadi kami buat perancangan 5 tahun berturut-turut dengan bantuan JPN, PPD di bawah unit asrama oleh Haji Latifah dan guru-guru waden-waden. Kita mengubah satu kadar yang dia anggap tak kondusif kepada sangat kondusif sehingga kami layak untuk menang asas peringkat negeri dan kemudian kita menang asas peringkat kebangsaan. Kita sekarang ini adalah antara yang terbaik di Malaysia dari segi asrama yang kondusif. Selain mengutamakan bidang akademik, penglibatan co-curriculum juga antara yang diberi keutamaan sekolahnya sehingga merangkul kejayaan luar biasa setiap kali mengikuti sebarang pertandingan. Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-23 yang berlangsung pada Isnin depan bakal menyaksikan graduan teramai tahun ini iaitu 4,300 graduan yang akan menerima ijazah masing-masing. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Karim Suaidi berkata Majlis Convocation kali ini sangat istimewa menyaksikan 2 graduan Doktor Falsafah masing-masing berumur 67 dan 74 tahun serta 2 orang graduan kurang upaya OKU.
Dedahnya daripada jumlah keseluruhan yang bergraduan tersebut, 56 graduan merupakan graduan Doktor Falsafah PhD, 428 graduan sarjana dan 3,554 graduan ijazah sarjana muda. Ujarnya Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dijangka akan menyempurnakan penyampaian ijazah sarjana dan PhD serta penyampaian anugerah khas kepada 2 orang penerima anugerah diraja kategori Bumi Putra dan masing-masing seorang menerima anugerah kategori Bukan Bumi Putra, anugerah Chancellor dan anugerah Pro Chancellor. Profesor Datuk Dr. Kadi mendedahkan hal tersebut semasa mempengerusikan sidang media Majlis Convocation UNIMAS ke-23 di Kuching. Bersempena Majlis Convocation yang berlangsung 3 hari itu, turut diadakan pelbagai aktiviti sampingan, antaranya Festival Convocation UNIMAS atau dikenali sebagai Confest dan konsert malam Citra Warna. Prihatin terhadap nasib mangsa kebakaran yang hilang tempat tinggal di Kampung Sungai Bedil Besar Kuching pada 6 Oktober lalu, Majlis Bersama Jabatan MBJ RTM Kuching dengan kerjasama Kelab Rekreasi RTM bersama-sama turun padang bagi menyalurkan sumbangan kepada mangsa terlibat. Pengerusi MBJ RTM Kuching, Lydia Payariunit berkata, sumbangan berupa makanan, pakaian dan keperluan harian itu bertujuan bagi meringankan beban keluarga berkenaan. Lydia ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Sungai Bedil Besar Kuching. Dalam pada itu, penerima bantuan Awang Said Awang Masyur berterima kasih kepada RTM atas keprihatinan Badan Penyiar Tertua negara itu. Saya Encik Awang Said bin Awang Mansur berterima kasih atas sumbangan daripada RTM Apindah sudi menerima apa juga barang. Saya banyak terima kasih. Oh, berasa bersyukurlah kerana ada bersempati dengan keadaan kami dalam kebakaran macam tu. Selain RTM, turut tampil menyalurkan sumbangan adalah beberapa syarikat swasta. Beberapa jalan utama di sekitar tebingan Sungai Kuching akan ditutup bagi memberi ruang kepada acara Regata Sarawak 2019 yang akan berlangsung selama 9 hari bermula esok. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani berkata jalan utama yang ditutup ialah Jalan Main Bazaar dan Jalan Gambir. ACP Awang Din mendedahkan penutupan dan lencongan jalan sementara akan bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Ujar beliau, orang awam yang ingin menghadiri dan menyaksikan acara tersebut dinasihatkan untuk meletakkan kenderaan di tempat letak kenderaan yang telah disediakan di sepanjang kiri Jalan Tunku Abdul Rahman, Poliklinik Jalan Masjid dan Jalan Ho Hun Yeng. Beliau menerusi kenyataan memberitahu semua petak letak kenderaan di sepanjang Jalan Min Bazar menghala ke Jalan Tun Abang Haji Openg juga akan dikosongkan pada 3 November mulai pukul 6.30 pagi hingga 4 petang. Orang awam dinasihatkan supaya merancang masa perjalanan masing-masing dan memilih laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan.